lama. Eh, Itulah. hmm, Kan. sebab Aku pun tak banyak sangat cerita yang nak cerita kata, pada akulah. hmm, Cerita pada orang banyaklah dengar cerita kan. Kita duduk hospital kan. hmm, Doktor cerita kat kita, pesakit cerita kat kita, nurse cerita kat kita, apa tu? Janitor tu panggil apa petugas kebersihan tu lah. Selalu kita orang hmm. panggil ready care. Mesti Ya, akan sebab cerita. company company ready Nah, care. company tu ready care kan. Ah, Ataupun kalau dekat JB sinar jernih. Kita cakap sinar jernih. Tapi tu sebenarnya company tu. ah. Bukan bukan pekerjaan tu kan. So kita panggil tu. Cerita kat kita orang, ada radiologi, fisioterapis. So macam-macam cerita lah, sebab setiap, macam aku cakap tadi, setiap department akan ada cerita yang khusus kat department tu je. Dia boleh berlaku kat department tu je. So masa kita awal semua, kita akan rotate 6 posting, 6 department berlainan. So kita collect lah cerita seram pada cerita daripada setiap department tu lah. Okey. Ni ada satu soalan. Kalau Hmm. katalah biasalah orang-orang, bukan, sebenarnya bukan orang kita je. Saya rasa Hmm. kalau dekat dekat luar negara pun based on belief masing-masing pun ada yang certain mystery illness yang katalah biasanya orang kita Hmm. ni asal pergi hospital tak boleh trace, dia akan kata ni something lah orang buat lah apa semualah. Hmm. Okay, so katalah kalau kes-kes macam ni, biasanya kalau kat hospital dia akan declare macam mana sebelum dia release pesakit keluar? Sebenarnya actually dekat hospital hardly lah jumpa penyakit yang langsung kita tak tahu sakit apa. Usually kita put as under investigation. Hmm. Sebab setiap hospital depends kepada hospital yang kita masuk lah. Ada hospital yang tertiary, secondary dan sebagainya lah. So ada Hmm. hospital berpakar, ada tak berpakar, ada berkonsultan ataupun consultant panggil apa Aku pun tak ingat dah. Panggil penasihat kanan kot. Hmm. Atau perunding, pakar perunding. Hmm. So selalunya kita tak tahu tu kebanyakan kes lah. Kita tak tahu tu adalah kerana kurang kepakaran. So Oh. kita akan cuba juga untuk rujuk kepada tempat yang berpakar lah. Contohnya hospital daerah dia tak ada pakar yang khusus. So kita akan rujuk kepada hospital tertiary lah, hospital yang ada pakar, yang ada pakar perunding. Yang kadang-kadang ada juga kes-kes kanak-kanak dan sebagainya, kita tak tahu sakit apa, kita sampai hantar sampel ke luar negara untuk dicek, kita rujuk konsultan luar negara dan sebagainya lah. Sebab ada penyakit dekat negara kita sangat rare, tapi kat negara lain dia agak common. Ada juga penyakit yang kat kita common, kat negara, luar negara rare. So macam itulah. So tapi tak dinafikan akan ada doktor cakap, okey ni kita dah check belum, tak tahu lagi apa, balik dulu kita bagi ubat ni dan sekian. Kalau nak cuba rawatan alternatif boleh cuba, tapi yang penting sebenarnya jangan skip lah yang rawatan hospital kan, macam itulah. So setakat ni lah jarang dia akan put something. Yelah, takkan hospital tak paranormal dan sebagainya. Tapi kebanyakan yang kita tak tahu tu, as time progress, akhirnya kita dapat tahulah. Tapi unfortunately, kadang-kadang lepas dah mati kita buat postmortem baru tahu oh penyakit ni sebenarnya. Macam itulah, sebab kita tak dapat detect di semasa dia hidup kan. Ada banyaklah kekangan kan, benda yang kita tak boleh buat semasa orang hidup kan dan sebagainya. Mungkin ada juga yang tak dapat kebenaran pesakit. Faham tak? Kita nak buat, contohlah kita nak buat ambil air tulang belakang pun ramai orang tak nak sign, apatah lagi bayangkan penyakit-penyakit rare tu kita nak ambil tu, nak test ni, mestilah ada yang tak bagi ambil lah, maksud tak bagi buat dia punya prosedur tu kan. So in the end doktor pun tak pastilah sebab tak dapat buat dia punya investigation itu. Kemudian balik-balik dia orang cerita doktor pun tak tahu apa semua dan sebagainya. Doktor pun terperanjat, doktor pun tak dapat tahu apa sebenarnya. Padahal dia yang tak bagi buat investigation tu, maka kita pun tak tahulah. Macam itulah lebih kurang dia. So kebanyakannya kes tu macam gitu sebenarnya. Kan kita nak investigate further, diorang takut, diorang tak nak, ataupun dia cakap, aku tak nak jadi lab rats lah apa semua. In the end, tapi bila orang tanya, doktor cakap apa? Entah, doktor pun tak tahu. Doktor kata ni mungkin benda lain lah selain pada medical punya masalah. Macam itulah. Macam saya cakap tadi, sedangkan kan doktor
Kalau Kan? macam antara yang common lah orang cerita yang orang kata mystic illness yang pergi Hmm. refer kat hospital lah balik ni lah santau. Ada tak Hmm. kes-kes yang maknanya setakat yang betul tahu lah. Aku pun tak ada lah nak kata spesifik kes santau ni maknanya pergi hospital akan cakap something ke sebab yelah santau ni kalau Hmm. setengah-setengah orang yang ada pengalaman keluar yang buluh lah, keluar kaca lah, keluar benda-benda pelik, foreign object lah Hmm. daripada badan. Ada tak yang pernah admit ke hospital dan hospital declares as maknanya science related juga bukan lagi mystery illness for that stage. Yang banyak lah, yang banyak kita terima yang orang cakap tu ialah busung lah, Hmm. banyak yang busung. Tapi sebenarnya busung tu lebih kepada kebanyakan anas sarkah, ada basically dia orang punya peritoneum tu penuh air because of ada masalah hati, masalah dalam perut lah senang cerita dia kan. Tapi dia orang claim as busung sebab perut je besar. Padahal benda tu ada collection of peritoneal fluid dan sebagainya. Itu banyak yang dia orang claim macam tu, kita cek, oh sebenarnya kanser yang menyebabkan benda tu membusung. Ataupun penyakit lain lah, hati dan sebagainya lah pun ada. Lepas tu kalau yang bab keluar-keluar paku tu secara personal saya tak pernah nampak lah. Kita x-ray tiba-tiba ada paku dalam perut ke, tak adalah. Tetapi yang kita boleh nampak, yang pasti nampak, kalau susuk tu susuk macam susuk emas ke, susuk logam ke, kita boleh nampak. Belian ke, kita boleh nampak. Itu banyak kes lah. Dekat Malaysia ni berlambak lah kot kalau kita buat x-ray nampak susuk ni. Itu memang boleh nampak. Saya pernah share juga gambar orang yang pakai susuk tu, tapi saya susuk pula kan. Susuk. Tapi kita protect lah semua dia, identity dia, cuma ada gambar tu je lah. Lepas tu ada orang cakap, doktor ditipu lah, mana mungkin susuk boleh nampak dekat x-ray. Boleh. Kalau tak percaya, tengok medical journal kan, kau cari susuk removal by dentist, susuk removal by surgeon dan sebagainya. Memang kita ada buat servis keluarkan susuk. Itu memang pasti ada. Selalunya yang buat kalau kat muka maxillofacial surgeon ataupun pakar bedah bahagian muka dengan maxilla mulut lah kot, lebih kurang gitulah. Memang ada. Kita boleh buat kat kerajaan tak pasti sangat lah, tapi saya pernah nampak paper yang dipublish oleh doktor kerajaan tentang removal of susukan, bagaimana nak access dia, macam nak cari, macam nak locate dan sebagainya lah. Dengan sedikit lah terbakang tentang susuk tu lah. Ada lah kalau cari dekat internet, Google boleh jumpa. Ianya kalau orang ada susuk tu, kalau dia masuk mesin CT scan tu bahaya tak? Curious pula nak tahu. Okey, sebenarnya je lah. Bukan CT scan, dia MRI. Magnetic Resonance Magnetic Resonance Imaging. Maksudnya ada magnet kan, ada menggunakan medan magnet untuk buat scan tu kan. So tak digalakkan untuk ada apa-apa besi dalam badan tu lah, kecuali certain besi yang telah approve boleh lah. So kerisauannya ialah kalau dia punya ada besi, so benda tu kau masuk dalam satu terowong tu ada magnet yang berpusing. Magnet tu kuat lah jugalah kan. So kita risau satu, pusingan elektromagnetik tu, magnetic field tu boleh menyebabkan besi tu menjadi panas lah. Satu kemungkinan ada burn because of susuk. Kalau logam dalam tu dia panas, dia burn lah. Satu injury yang boleh berlaku. Kedua, takut dia tertarik keluar, maksudnya tersiat keluar lah kan, melekat dekat benda tu. Okey. tu pun lagi seram tu, bercerita-cerita seraman tu. Kalau bayangkan kalau muka dia penuh susuk, ada yang kita jumpa sampai 20-30 jarum lah kita panggil kan, jarum. Kau masuk dalam CT scan tu 30 tercabut pada muka. Satu muka kau ranap lah. Kedua, takut mesin tu rosak lah kan benda tu kan. Sebab ada benda tu kan. Kedua, takut juga kalau kadang-kadang ada benda macam implant ke kan, dia memang tak tahulah akan tercabut keluar ke tak, tapi dia boleh heat up. Ada kemungkinan heat up. So kalau boleh dia tak akan buat lah kepada orang yang ada besi-besi ni kan, kecuali dah dipastikan. Kalau macam implant, kita tahulah logam ni apa dan sebagainya. Mungkin ada okey, ni boleh, tu tak boleh dan sebagainya kan.
Tapi kalau susuk kita tak pasti lagi material dia apa. Kita scan, paling-paling kita x-ray nampak ada benda, benda tu legap lah kira-kira. Benda tu bukan legap, benda tu padat lah. Kemungkinan besi, kemungkinan foreign body apa-apalah. So dalam x-ray nampaklah benda tu foreign body, sesuatu yang dimasukkan, cuma kita tak tahu dia punya material dia apa sangat kan. So kalau ada kita akan tanya pesakit lah supaya dia jujur cakap ni apa sebenarnya, apa yang awak masukkan ni. Gantung pada dia nak ngaku tak ngaku je lah kan. Tapi tu lah Selalunya kata lah. ngaku bahaya untuk nyawa dia lah pula. Bahaya lah juga sebab yelah untuk susuk ni yang saya pernah tengok lah, kebanyakannya dia masukkan logam. Benda-benda bukan logam yang pernah tengok belian gitu kot, belian diamond, benda-benda lain tak pastilah. Tapi sebab sesuatu yang kita nak masukkan dalam badan ni, dia kena benda yang tidak bertindak balas dengan kita punya immunity tu lah. Dia tak cause reaction macam tu lah kan. Ada serta logam kita tak boleh masukkan dalam badan, dia akan menyebabkan nanah dan bernanah keluar, benda tu akan keluar. Body kita akan try to expel benda tu sebab benda tu memberi reaction kepada body, dia akan membusuk nanah keluarlah balik. Contohnya kita alangkah masuk selumbar kat tangan, dia akan bernanah. Kenapa dia bernanah? Terus sebenarnya body kita akan attack benda tu, cuba hapuskan dia. Kalau kayu ke bolehlah dia terhapus. Kalau tak boleh hapuskan benda tu, dia akan ada inflammation keradangan, jadi mati, tisu keliling tu jadi nanah. So benda tu akan keluar dengan nanah lah, selumbar. So bayangkan kalau benda-benda tu lagi besar masuk. Batu, batu, kayu lah, apa yang termasuk dalam badan, dia akan jadi macam tu lah, bernanah dan keluar. So tak semua, tapi ada setengah benda yang inert, maksudnya dia tidak bukan inert lah, dia tidak menghasilkan tindak balas. So dia boleh letak dalam badan, sebab tu implant pun boleh letak dalam badan, sebab dia orang dah check lah apa-apa logam yang boleh masukkan kan. Titanium dan sebagainya boleh lah, emas boleh, lepas tu ada lagi beberapa logam lah. Kemudian diamond tak silapnya memang boleh. Yang lain tak pastilah. Ya, Kan sebab diamond pun carbon je kan. Sebab ada juga dengar orang masukkan benda-benda yang bukan logam ataupun diamond kan untuk susu. Tapi tak pastilah kan macam mana dia masukkan. Kalau tak, dia patutnya tak boleh lah. Body akan react lah. Macam itulah cerita dia. Kita malam ni ada ramai juga ni. Kalau tengok ada dalam 170 something orang. Okay. So kita nak open floor. Ada tak siapa-siapa yang nak kongsi pengalaman ke, nak bersoal jawab dengan Dr. Caku ke? Tapi kalau boleh janganlah yang doktor saya ada penyakit gini. Jangan minta consultation sebab consultation dia proper dia kena platform yang betul kan untuk consultation. Kalau ada nak kongsi, nak cerita, nak tanya-tanya macam Tok Lan tadi boleh lah, pasal susuk ke, pasal apa-apa ke. Cerita boleh lah. Tu medical tapi boleh lah. Kenaan dengan tajuk kita kan. Yalah, sebab benda yang agak curious juga sebab itulah kadang kalau yalah macam aku sendiri bukan orang duduk hospital pun. Yang ada kerja kat hospital pun relatif je lah, ataupun bukan selalu jumpa. Dan dia pun dia sekarang tengah confuse MA macam MA apa macam Euphoria tu MA kan? MA PPP, pegawai PPP, perubatan penolong pegawai perubatan ataupun medical assistant lah MA. Okey, kalau attendant lah PPK, pembantu perawatan kesihatan. Okey, pakcik aku PPK lah, dia attendant. So kadang nak tanya dia pun tak adalah banyak sangat cerita. Tapi kadang-kadang tu boleh ke nak tanya dia pun semua. Tu yang macam family kita orang alhamdulillah lah. Isu apa nama? Isu anti-vax family sebelah mak ni clear sebab pakcik PPK, wife dia nurse. So alhamdulillah lah, benda tu payahlah dayah anti-vaksin tu tak masuk lah. Sukar sikit nak masuk. Belah bapak tu nyaris lah nak masuk, tapi sailang kau ni. Itulah apa nama dia nak cakap, dia lupa dah. Aku dah tua dah lupa. Okay, bab anti-vax ni ialah sesuatu yang bukan sukar, dia lebih kepada orang kita ni suka baca benda-benda yang ialah
yang teori, yang orang kata-kata dia orang percayalah. Macam sebab tu dalam buku aku pun aku akan tulis cerita ni untuk hiburan je, yang korang jangan baca ni untuk percaya 100% dan sebagainya lah. Ni hiburan. Okay, nah. Benda kalau kau tanya aku ni seorang doktor lah senang cerita. Aku tak percaya sangat bab yang terlalu mistik, yang terlalu melampau ni, tidaklah. Okay. Tapi memanglah kita orang Islam percayalah benda-benda gaib kan. Tapi tak adalah sampai takut hantu ke, percaya mesti ni kena santau. Kita akan cuba sedaya upaya dapatkan penjelasan yang lebih membumi lah sebelum kita come up to that persetujuan. Okay, ni bukan benda yang medical. Last kali lah tu. Tu pun kebanyakannya jarang lah sampai ke arah tu. Maksudnya ke arah yang ni mistik. Doktor jarang lah dia nak fikir ataupun bukan nak fikir. Tak mudah lah dia nak berpuas hati ataupun berputus asa nak cari sebab sesuatu penyakit tu lah. Okay, ni ada dah terkeluar. Tadi dia ada request untuk speaker, dia terkeluar. Takut internet dia problem kot, tak apa, tunggu dia request balik. Tadi ada. Kalau orang takut nak tanya secara audio, masuklah inbox si Faiz ni. Aku punya inbox ni sebenarnya jangan buka tu sekejap. Nak tengok. Takut lah ada soalan. Hari ni kita buka. Mana tahu ada soalan kan? Okey. Okey, ya sungguh ada ni satu soalan. Nak tanya pasal susuk. Ada tak pengalaman pelik berlaku masa nak keluarkan susuk? Ni mungkin kalau bukan doktor punya pengalaman sendiri pun maybe member ke third hand lah. Okey, setakat ni yang saya tahulah. Untuk third hand kan, third hand dalam buku hospital tu adalah satu cerita, hospital 2 rasanya ada cerita pasal susuk ni. So anyway, cerita dia lebih kurang kebanyakan doktor je lah kita akan ikut SOP kita je lah sebagai doktor. Tapi sebagai orang Islam, kalau kita nak keluarkan, kita lakukanlah apa yang kita rasa sesuai untuk melindungi diri. Tapi tak adalah panggil bomoh ke, paling-paling baca doa pelindung diri dan sebagainya lah. Tapi setakat ni tak ada doktor yang ada dah keluarkan susuk berlaku apa-apa yang memudaratkan kepada mereka lah setakat ini. Yang saya tahulah. Kalau ada cerita yang ditutup, saya tak pasti. Tapi cerita setakat ini, maxillofacial surgeon kawan-kawan saya semua yang pernah buat tu, tak ada apa-apa sangat lah. Tapi kena tahulah tak banyak lah doktor maxillofacial surgeon yang pernah keluarkan benda tu. Sebab siapa nak pergi, saya nak pergi hospital, tiba dirujuk, saya dirujuk sebab saya nak keluarkan susuk. Manalah ada kan, orang nak keluarkan susuk dia tak cari hospital kan. Yelah, dia akan cari siapa yang tanam tu lah. Kan sebab mengikut kepercayaannya hanya orang yang menanam boleh keluarkan balik, begitulah kan, lebih kurang gitulah. Betul. So dia orang akan cari lah sana. Tetapi ada certain keadaan di mana contohlah kan, dah tua sangat lah pakcik ni, dah tak okey, tak sihat, dan kita rasa susuk tu mengganggu kesihatan dia, doktor akan decide, doktor akan betul pasien tu masuk hospital untuk kita keluarkan lah. Macam itulah. Tu pakcik cakap, entahlah pakcik, orang yang masukkan tu pun dah tak hidup dah lagi. Macam mana nak cari kan? So adalah kat hospital memang ada keluarkan lah. Itu saya pasti. Okay. Ni ada soalan. Pandai dia ada aku punya nombor WhatsApp, dia tanya kat WhatsApp. Nasib baik aku terlintas nak baca WhatsApp. Okay. Dia tanya, arwah ayah dulu ada muntah darah, doktor diagnosis ada ulcer dekat usus ataupun perut, tapi perawat tradisional cakap santau. Maknanya benda ni pernah tak kadang-kadang jadi kontradik antara doktor dengan perawat tradisional, benda-benda teknikal macam ni? Boleh. Boleh, ada je macam itu. Contohnya batuk berdarah, muntah berdarah. Kebanyakannya masa dia adalah masalah, kalau kat doktor kita dah check semua, buat skop bagai, tengok memang ada luka, ada ulcer dalam perut dia. So kita diagnosis as gastric ulcer lah, ataupun kadang gastric perforation, dia berlubang terus lah. Ataupun ada contohnya batuk berdarah, kadang TB je pun. Maksudnya simple untuk diagnosis, tapi sebab takut tak nak jumpa doktor, jumpa lain, batuk berdarah, kena santau dan sebagainya. Lepas tu dia cuba berubat dekat luar, lepas tu meninggal. Sebab yelah, TB ni sesuatu yang kena rawat. Dia akan menyebabkan pendarahan dalam
paru-paru lah basically, benda tu membusuk. So macam tu lah. Dia ada jugalah kena santau, dia kata kena santau, batuk berdarah, berak berdarah. Lepas tu dah try dekat luar tak okey, datang hospital, kita treat sebagai diagnosis medical, then boleh rawat pun ada jugalah. So tak dinafikan memang ada yang macam tu. Ada satu lagi masalah ni ialah di mana macam mana saya cakap patient ni dia ada TB, tapi simptom dia tak teruk sangat. Cumanya apa-apa yang dia sentuh, dia TB ke perut tak okey lah. So dia macam mana dia kalau dia makan sesuatu dia sentuh kat mulut dia kan, macam tu minum susu dia letak, kejap je dah basi. Semua orang kata dia kena sihir dan sebagainya, padahal dia ada, saya TB kot sebab beras dia tu ada bakterial so dia macam itulah, lebih kurang lah cerita dia macam itu. So sometimes benda yang kita anggap tak mungkin menjadi dekat alam nyata ni kan, ni semua kerana sihir. Tak semestinya, ada juga benda-benda yang kita rasa mustahil padahal benda tu boleh berlaku lah. Okey. Kawan-kawan yang lain ada yang nak masuk bertanya soalan ataupun nak berkongsi pengalaman? Ni Dr. Farah pun ada tu, dia aku perasan dia bawa online. Tengah tak panggil. Tengah tak sihat tu, tengah kuarantin kat rumah. Alamak. Tengah kuarantin kat rumah. Tapi insyaAllah tak ada apa kot. Hari ni kata dah okey sikit. Tapi tu lah, kot mana pun suruh kat kuarantin lah. Asyik baik dia bilik air personal dekat bilik, dekat rumah mak. Cuma penat sikit lah sebab dia terkurung kat atas. Okey. Dah berapa lama tu kuarantin? Sekejap. Nak tarik dia jadi speaker. Asal dia punya audio tak boleh, dia punya ni tak boleh tarik jadi speaker. Telefon dia tak ada space. Okey, ada. Okey. Kita hantar dah request suruh dia masuk jadi speaker. Rasanya hari ni hari yang ketiga kot. Ketiga ke keempat. Dah last track juga hari ni sebenarnya. Dah last track Kau kenapa sampai lost track tu? Kau pun Ni sebab tak keluar rumah, betul-betul tak keluar rumah. Work from home. Dia jadi jobless kejap sebenarnya ni. Orang lain work from home, ni dia terus jobless. Tak ada apa benda nak buat kat rumah. Dia terus lost track tak ni. Tak tahu hari apa semua dia lupa dah. Tu lah kadang bahaya kalau janji orang lah. Kena letak sekejap reminder. Kalau tak sekejap lagi, bang, bukan kau semalam nak contact aku ke? Alamak, aku lupa. Sebab itulah kita kena bekerja kan, baru tahu oriented to time, place and person. Okay, Ali, internet dah okey ke? Tadi masuk terkeluar 2 kali, 3 kali. Ni dah masuk balik, harap-harap okey lah. Ali? Okay, belum masuk betul lagi ni. Kalau tak dia dah boleh respon sebab mic dia buka. Okay, Farah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Ada apa-apa nak soal? Tak ada pun sebab Alah, pula dah. Saya kuarantin lah, doktor. Dah baca buku saya kan? Dah, saya tengah tunggu ke hospital 2. Dah order dah? Tak lagi. Hospital 2, okey. Dah keluar dah buku tu. Allah, okey. Sebenarnya buku tu pun stok dia dah habis dah. Kena tengah print. Dah print kot. Tapi saya belum dapat lagi pada tangan saya untuk saya sign lah. Sebab tu saya tunggu. You je. Okay lah, sambunglah balik cerita hantu. Saya nak dengar. Kita baru share satu cerita je. Yang lain kita cuma borak-borak santai pasal susuk. Pasal apa tadi? Susuk, muntah darah, santau. Sebab sebenarnya tajuk kita bagi ni tajuk orang kata clickbait je sebenarnya. Seram malam Jumaat, padahal tak ada apa seram pun. And dia just satu je cerita awal tadi. Siapa yang tertinggal cerita yang first tadi, nasib lah. Okey. Ni ada satu soalan dari Zaini.
Dia nak tanya ada tak pengalaman kat bilik mayat ataupun pesakit yang ada saka. Tadi tu yang membela tu lain lah. Saka ni dia kadang-kadang bukan dia bela kan. Dia dapat daripada inheritance, daripada family. So ada tak? Tak. Macam biasa lah. Kalau third hand pun tak apa lah. Yelah kan, tapi saya pernah lah berkhidmat di Jabatan Forensik. Jabatan Forensik ni basically bilik mayat dan yang buat autopsi itulah pembedahan bedah siasat. Pernah lah seminggu attach, seminggu ke 2 minggu macam itulah. Masa Osman banyak buat bedah siasat. Ada yang kita buat tengah malam, pagi, siang, tak tentu masa lah. Ada satu kes kriminal, ada kes kriminal, ada kes kemalangan, ada kes macam ni bunuh diri lah senang cerita dia kan. Lepas tu ada banyak-banyaknya kes mati yang tak tahu kenapa lah. Contohnya dekat rumah mati kan. So tak pasti, kita just buat siasat untuk pastikan tiada foul play ataupun unsur-unsur jenayah. So kebanyakan yang saya buat tu ada pelbagai kes, tapi tak pernah jumpa pula ada yang ada saka. Semua yang kita buat tak ada masalah, cumanya tak ada masalah as in paranormal tu tak adalah. Kita masuk, kita menghormati setiap mayat. Kalau ada agama lain, kita akan panggil lah dia punya authority yang berkenaan agama tu untuk buat apa-apa yang perlu. Lepas tu kita buat bedah siasat. Kalau yang Islam semua kita uruskan sendirilah biasanya kan. Ada juga yang diuruskan, contohnya pesakit tu dah dibedah siasat, lepas tu dimandikan nanti dengan oleh JAKIM dan sebagainya lah. So setakat ni tak ada lah, pengalaman saya sendiri tak ada yang sangat rumit ke pelik-pelik. Cuma yang macam tiba-tiba rasa macam kaki dia saya bergerak kan. Tapi itu lebih kepada decomposing body punya reaction lah. Tak ada yang tak boleh di-explain dengan medical punya findings lah. Tapi untuk orang biasa yang tak biasa, orang biasa lah, orang awam lah kan, yang tak biasa masuk bilik mayat, dia tengok mayat tu behave pelik-pelik kan, mesti rasa cuak kan, macam asal macam dia keluar suara je ke mulut dia ni. Ya, itu biasa komen yang tu. Kan? Nampak macam tiba-tiba tangan dia kita dah letak supaya bersilang kat dada, tiba jatuh terturun lah. Tu agak biasa lah. Kadang dia punya mata kita dah tutup, tapi tiba dia dah macam, bila kita dah buat tu macam mata dia terbuka separuh ni. Tu benda biasalah berlaku. Cubanya depends kepada kita lah untuk itulah. Tu saya cakap ni, kalau orang tu rakyat, orang biasa lah kan, masuk tu tengok-tengok, keluar balik mesti keluar cerita hantunya dekat member. Padahal benda tu benda yang dia boleh dikatakan normal daripada di mata seorang doktor, sebab setiap mayat kita buat pun adalah benda-benda tu. It's a normal thing, bukan terlalu paranormal ke. Farah yang study dekat Indon tu, dia tak ada malam ni. Kalau ada boleh pass kat dia soalan ni, sebab saya ingat dia cerita macam agak baru lagi dia dapat assignment yang pergi buat masuk bilik mayat tu. Sebab ni masa bulan puasa tu kot dia cerita, adalah kes-kes yang tragik jugalah. Tapi tak ada malam ni. Okay, kalau kes tragik banyak lah. Saya nak cerita, tapi tak tanya pasal tragik, saya tak cerita tadi. Ni ada Azam aka Ustaz John. Dia ni ada juga tulis-tulis cerita seram. Ni salah seorang penulis Patriot juga. Zam. Samalah kita Patriot, tapi kita tak kenal sama sendiri. Itu lah. Mana Azam ni tak buka pula dia punya mic. Zam, masuk Zam. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Hai, Dr. Cako. Ya, saya. Untuk AAN, Dr. Cako punya ni kan? Ya, asalnya saya dan beberapa rakan tulis menaikkan page tu. Kemudian kita dah ambil beberapa orang curator. Kat sana kita tak panggil admin, kita panggil curator sebab dia curate cerita-cerita tu kan. So ada ramai lah dalam tu, sebenarnya team tu ada 20 lebih orang. Tapi ada yang aktif, ada yang tak aktif. So tapi di bawah selian saya lah. Kalau ada buat pertandingan ke apa, saya yang in charge untuk luluskan pertandingan tu ke hadiah ke apa ke, saya in charge lah. Pada yang tak tahu, AAN tu arcade
anchor negara. Dia koleksi cerita seram yang diorang update paling-paling seminggu 2-3 kali adalah cerita. Ya, Cerita seram. okey. Saya pernah hantar dua tiga cerpen pendek-pendek. Tapi saya bukan penulis tetap lah pada semua yang tak. So thank you kepada AAN sebab terbitkan cerita saya dekat page. Ya, cerita dah terbit maknanya kena belanja 1-2 cerita malam ni, Zam. Gitu cerita dia. Kena belanja dah satu cerita Boleh Azam Dia saya tak tahu nak buka cerita apa ni. Tiba-tiba Dr. Faiz bila saya bagi saya speaker ni, tadi bini dah panggil tidur 2-3 kali ya ni. Okey. Alamak pula dah. Aduh, seram ni. Tak ada. Dia okey kalau nak ni sekarang pukul 11.30. Tapi konteks perbincangan dia malam ni saya pun tak tahu apa benda ni. Tak ada cerita Tak ada santai apa, je. dia malam ni bukan topik formal lah. Dia topik yang aku letak tu clickbait je sebenarnya, Zam. Saja je tulis seram malam Jumaat sebenarnya. Sebab dia cerita dia asalnya Dr. Jaku WhatsApp aku. Weh, bosan, jom buka space. Okay, aku buka cerita hantu. Tak tarik orang ke sebenarnya. Tapi sebenarnya malam ni general lah. Cuma elakkan soalan yang untuk consultation. Sebab yang ni kita kena respect lah. Bidang kerja doktor, consultation kena proper. Jumpa depan, jangan tanya dalam social media. Tanya general, cerita-cerita background hospital. Macam aku tanya tadi pun banyak agak yang medical sebenarnya. Boleh je nak tanya benda tu. Tapi Asrul bukan tentang penyakit sendiri. Okeylah. Contohlah kita cerita tadi diorang tanya pasal susuk, apa pengalaman, cerita pasal santau, ada pengalaman aku dekat doktor, kat hospital apa yang aku buat lah kan. So nak tanya apa-apa boleh lah. Hari ni pasal hospital boleh tanya, cuba dia biar ada kaitan sikit lah dengan topik kita. Ataupun nak kongsi cerita seram ke sendiri boleh, tak kisah. Itu yang tarik Azam jadi speaker tu sebab dia ni banyak agak cerita-cerita seram yang agak main twist juga sebenarnya. Zam, bagi 1-2 Zam. Sebelum tidur. Cerita seram kadang-kadang kita macam aku pun nak kata orang sains lah. So kita dalam agama kita memang ada satu pandangan kata makhluk gaib tu wujud. Tapi betul. Orang macam aku pegang dia wujud tapi dia bukan sampai tahap boleh bunuh orang. Tapi seseorang boleh mati berpunca daripada dia. Jadi, yes, dia macam bukan direct cause of death tu lah kan. Ya. Tapi bila cerita pasal hantu, kita tengok dalam movie sampai tahap hantu tu cekik orang, hantu tu pegang pisau tikam orang, itu dah sampai tahap yang lain daripada berlebihan kan. Tapi kalau kata hantu tu rasuk orang, terjun daripada bangunan, okey, itu lain cerita. Itu memang betul. Possible lah. Itu maksudnya dia mati kerana physical means tapi dipengaruhi oleh makhluk gaib lagi, tu lah sana cerita dia kan. Jadi memperbetulkan orang yang terlalu takut tak ada hantu. Tapi tu lah dalam bilik tak ada source of injury boleh berlaku, mestilah tak boleh. Matilah basically. Tapi tu lah dalam main cerita hantu, rasanya cerita hantu paling kelakar sebenarnya The Nun tau. Bila tengok tahun The Nun keluar bila kan, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas kot. Dia sebab masa keluar trailer orang cakap, oi cerita ni seram gila apa semua sebab ada kena-mena dengan Conjuring kan. So pergi lah tengok. Sekali dalam panggung tu kena maki weh sebab baru 2-3 scene aku tergelak-gelak. Pasal apa? Hantu ni tak logik weh. Padri duk jampi-jampi, tak sempat berjampi, Mamat tu tembak shotgun, settle. Kan? Macam lawak gila. Lah, penat dia jampi macam tu. Sebab yelah kalau macam cerita-cerita macam Exorcism of Family Rose itu nampaklah sikit dia punya seram. Tapi tu lah basically cerita tu yang awal tadi aku buka cerita tu, aku tanya pasal Rusia sebab nak tahu juga. Sebab kebanyakan lah cerita hantu kalau yang western cerita hantu ni dia punya seram tu macam tak sampai tau. Nak banding dengan cerita-cerita seram Asia lah. Terutama on top of the list Thailand lah. Thailand dengan Indon. Tapi Indon pun zaman-zaman Suzana lu ya lah. Yang baru-baru ni biasa. Tak ada lah rasa seram tu. Betul.
Kalau ikut Ukraine punya, mungkin kerana kita berada di Nusantara, kita punya kepercayaan terlain. Contohnya, tapi semua orang pernah dengar kot Baba Yaga ni kan. Baba Yaga ni telah diletak kepada John Wick. diberi John Wick. Tapi sebenarnya dia, kalau nak tahu Baba Yaga ni sebenarnya ialah dia macam mana dia macam nenek kebayan lah. Dia punya equivalent dengan kita ni. Dia macam tu lah. Tapi aku pun tak pasti kenapa dia letak jolokan tu kepada John Wick. Tapi kalau dekat Rusia dia macam nenek kebayan lah, lebih kurang gitu kot. Dia sesuatu yang tak ada kena lah dengan John Wick punya karakter ke apa-apa. Bukan John Wick kan? Dia Baba Yaga tu ya John Wick lah kan? Dia orang panggil sebagai masa bila lah orang panggil dia Baba Yaga. Aduh, kena study balik tu. Tapi Baba Yaga ni sebenarnya dia dalam folklore Slavik lah. Dia macam nenek tua, yang muka dia macam nenek kebayan, macam gitu. Lepas tu dia macam ada tongkat juga, dia ada terbang lah. Cuma yang pelik dia tinggal dalam satu pondok ni. Sama juga kan macam nenek kebayan, satu pondok. Tapi pondok tu ada kaki berjalan. Kaki pondok tu ialah kaki dia macam bentuk kaki ayam. Kaki ayam punya kaki. Buat sup sedap. So bagi itulah kalau kita baca macam pelik kan, tapi bagi orang benda tu seram lah kot. Nenek tua yang ada, dia bukan tongkat kot, dia pegang penyapu ke something macam witch lah gitu kan. Macam nenek kebayan. Lepas tu dia tinggal dalam rumah yang boleh berjalan dan rumah tu ada kaki berbentuk kaki ayam. Tapi itulah sebenarnya Baba Yaga yang dipercayai oleh orang Slavik dululah. Tapi cuma ni telah betul lah kot dikomersialkan. Mungkin jadi kepercayaan setempat ni pada entiti yang tak nampak ni dia berbeza, menyebabkan benda tu jadi macam hilang dia punya seram. Sebab pernah juga dalam Discord rasanya dulu pernah lah saja sembang-sembang, ada budak Vietnam, ada budak mana lagi yang within Asia punya region juga, try cerita dengan dia orang. Cerita-cerita hantu lah, tukar cerita hantu. Lepas tu dia tanya, dekat kalau Malaysia, Indonesia, Brunei ni apa yang paling seram kan? Kita orang cakap pocong lah. Kalau yang habis seram pun. Lepas tu dia orang tanya, pocong gambar macam mana? Cakap kau Google lah. Dia kata lah, cute lah pocong macam bantal peluk. Haram tu. Kan sebab dia, bagi dia konteks tu tak sampai kan, macam apa ni, sebab kita takut sebab kita tahu itu ialah how kita uruskan mayat kan. Maksudnya yelah, so kita akan nampak tu, kita terus kaitkan dengan mayat kan. Untuk dia orang macam apa maksudnya ni, apa benda ni kan. Jadi sebab mungkin cara dia orang uruskan mayat tu lain, so tak macam gitu. So tak relevan lah untuk dia untuk takut. Macam itulah kan. Macam sama juga macam toyol lah kan. Kalau kita cerita kat orang luar, mungkin bagi dia macam apa ni nak takut ni toyol ni. Toyol kalau pernah baca pun belah-belah bukan Irish, dekat mana tapi somewhere around England kot. Dia hampir-hampir sama pun, red cap lah. Betul. Kalau pernah baca red cap, tapi red cap ni jenis memang dajal kat orang. Toyol ni tak usik orang kan, toyol curi duit dia. Dia buat kerja dia je. Tapi appearance lebih kurang lah, kecil dan menyelinap waktu malam. Itu je lah yang ingat sikit-sikit. Sebab dulu zaman kecil-kecil ni sebenarnya tu lah. Orang lain baca cerita-cerita ni, aku masa kecil-kecil pelik sikit baca cerita hantu kata mula lah. Problem tidur malam. Itulah, aku masa kecil-kecil baca cerita hantu, tapi surprisingly sampai dah besar aku tak adalah terpengaruh jadi penakut hantu ke something ke. Aku tak sangat lah. Memang sebab pada kecil baca memang untuk hiburan. Maksudnya memang kita dah set kat mind, aku baca ni sekadar hiburan. So tak mempengaruhi sangat lah aku punya psikologi tentang ni takut lah, ni santau dan sebagainya. Lagipun parents aku jenis yang tak berapa galakkan lah baca benda-benda ni. Cuma aku baca lah senyap-senyap kan. Mastika mau baca lah kan. Standard lah. Apa. Cuma tu lah macam pernah juga dulu orang tanya, rasanya masa buat recording podcast tu orang tanya, yelah sebab asalnya cerita pasal, yelah bila cerita pasal culture orang Melayu semua ni masuklah superstitious orang Melayu, cerita-cerita karut orang Melayu semua ni.
So dia tanyalah kenapa macam zaman moden ni macam orang dah susah jumpa hantu. Tapi aku pun tak ada explanation yang logik untuk aku cerita. Cuma aku cakap mungkin sebab environment dah berubah lah. Sama macam dulu orang duduk dalam hutan. So environment tu sendiri dah ada elemen yang seram dekat situ. Tambah dengan certain imagination semua yang tak tahu sama ada dia just nampak tu imagination dia saja ataupun memang betul benda tu, ataupun memang benda-benda tu duduk dekat situ dan menjelma jadi satu benda yang seram. Dan kan zaman sekarang aku rasa kalau hantu tiba-tiba nak keluar pun hantu pun tak ada tempat nak menyurut kot. Ustaz Faiz. Ha. Dulu rumah ada tiang seri, sekarang tak ada. Sekarang tiang konkrit ada. Itu ada tiang beranda, hantu nak lepak pun tak ada tempat tau. Ni pun nasib baik PKP. Tapi tu lah PKP pun hantu tak boleh buat kerja, orang tak ada kat luar. Cerita pasal dia pergi, dia seorang-seorang duduk luar, tunggu mana orang dah lalu ni. Tahu-tahu kena compound hantu. Okay, aku just nak cerita satu ni. Okay, masa kita orang dekat Ukraine dulu, dekat floor aku tinggal tu, adalah satulah cerita di mana aku tak mengalami ni lah, ni cerita pada orang-orang lain lah. Ada asrama tu, bilik itu orang kat tingkat 4 ke 3, 4 rasanya, tingkat 4. Lepas tu ke 5, tak ingat lah sangat lah, tapi tingkat 4 ke 5 je tu lah. Sebelah depan bilik kawan aku lah, bukan bilik aku. Bilik kawan aku tu depannya ada pokok. Pokok tu memang daripada bawah sampai tingkat 7, tinggi lah pokoknya, besar. Lepas tu kat bawah pokok tu ada kafe. Kafe tu bukan duduk bawah pokok, kafe tu kat sebelah pokok tu. Tapi lah dia akan, orang Malaysia kalau dah ada kafe mesti kita suruh dia orang pasang meja dekat luar kan, duduk kat bawah pokok tu kan. So satu malam ni diorang tu minum teh kat bawah tu lah. Masa tu tak adalah malam sangat, tapi sebab waktu tu ala-ala masa tu apa ya, masa luruh ke apa, tapi dia punya malam tu cepat lah, pukul 6 gitu dah gelap. So tapi masa tu dalam pukul 7 macam tu. So pukul 7 masa tu dah nak masuk isyak lah. So diorang minum kat bawah. Lepas tu ada seorang ni, sebab ada beberapa meja lah, satu orang tu ada tunjuk kat atas. Lepas tu kita tengok kat atas. So kat tingkat 4 tu, kat depan bilik, sepatutnya bilik kawan aku tu, ada macam manusia ke apa duduk atas tu lah. Macam itulah. Tapi aku tak adalah, aku cerita berdasarkan cerita orang lain lah. Kolektif cerita kawan. Lepas tu yang nampak tu mula-mula bukan orang Malaysia lah, orang apa dah, orang Turki ke orang something lah. Kan mesti banyak pelbagai nationality ada. So diorang cakap-cakap, lepas tu kita budak Malaysia kat bawah tengok atas. So budak Malaysia ni dia cakap dia nampak macam Pontianak, orang baju putih macam Pontianak lah, macam typical Pontianak kita tengok lah kan. Lepas tu yang orang Turki tu dia Muslim juga. So lepas tu dia jumpa, kita orang dengar cerita pada dia, bagi dia tak nampak macam Pontianak, dia cerita macam orang pakai blouse putih, macam hantu orang putih pakai blouse putih perempuan lah. Lepas tu yang kat atas tu, bilik kawan aku tu yang dia nampak tu kan setentang dengan kat pokok tu. So yang kat atas cakap macam Pontianak. Lepas tu bilik sebelah orang Russian sebelah kata tak macam Pontianak, baju pun tak putih, baju dia colour warna merah. So aku confused, benda tu mungkin satu entiti, tapi kita nampak berdasarkan kepercayaan kita kot. Aku tak tahu macam mana boleh semua orang nampak lain-lain. Orang Malaysia kata nampak macam Pontianak pakai baju kaftan macam kapan tu lah, putih yang plain tu. Orang yang Turkish tu nampak macam blouse putih yang macam orang English selalu pakai tu kan. Orang Russian sebelah siap boleh nampak warna merah baju dia. Macam mana boleh semua orang nampak benda lain-lain, tapi semuanya nampak perempuan kan? Tu satu benda menarik cerita tu macam itulah. Lepas tu benda tu macam dia pokok, rimbun. So benda tu lama-lama dia just naik ke atas, dia tak nampak lah benda tu. Lepas tu dia belah macam itulah, dia tak ada berlaku apa-apa, tak tahulah. Tak ada apa-apa yang mengganggu kepada dia, duduk kat situ. Dan kebetulan dia orang nampak lah cerita dia tu. Cumanya nak cakap tipu, semua orang yang kena, yang cerita ni orang yang tak ada berkaitan pun.
jiran sebelah dia, bilik sebelah, orang Turki tu, orang Malaysia semua macam cerita, yelah, kau tak boleh plan dengan orang kau tak kenal kan, benda tu kan. Jadi macam pelik. Bila kumpul-kumpul cerita, kenapa orang ni cakap colour ni, kenapa dia ni kata baju lain? Aduh, pening. Tapi orang Malaysia yang dekat bawah dengan orang Malaysia kat bilik kat atas, cerita benda yang sama. So aku tak pastilah benda ni betul ke tak, tapi aku rasa mungkin benda tu satu, tapi dia akan, kita nampak mengikut kepercayaan kita lah, sebab kita menzahirkan benda tu mengikut kita punya expectation kot. Lebih kurang macam itu kot. Itu je lah aku nak kongsi. Cerita pasal nampak benda kat luar ni, Farah ni Malaysia, aku suruh aku cerita. Yelah sebab dia pun sakit tekak tu. Ni berlaku masa kita orang kecil. Okay, ni sikit lah yang kita orang pun tak tahu, agak pelik juga nak cerita. So rumah lama kita orang ni, rumah parents kita orang, rumah teres 2 tingkat. So bilik kita orang kat tingkat atas. So luar tingkap kita orang tu bumbung tau. Bumbung of which dia tak ada beranda, tak ada apa tau. Tapi tengah malam ada bunyi orang, bukan bunyi, memang pernah sekali tu kata silap Zakiah, kalau silap betul kan, rasanya pernah sekali tu nampak bayang-bayang tangan tau ketuk pada tingkap. So kalau macam kita orang tidur lambat je kan, mesti ada bunyi orang ketuk tingkap. Macam tu. Tu sampai begitulah. Tu baru sikit lah teringat. Dah tu ni. Tapi betul lah, benda tu memang macam aku tak boleh nak explain sampai sekarang apa benda yang ketuk. Sebab nak kata orang saja-saja panjat. Dia tumpang situ tidur, dan kau masih bising ke tak tidur? Itu lah. Orang sebelah. Macam yang tu lah. Mungkin yang tadi kat kes yang kat Rusia tu, member tu frust lah, tak ajak minum. Yang ni maybe sebab dia nak tidur, kita orang bising kot. Sebab bumbung luar tu dia bukannya bumbung atap genting. Yalah atap genting lah. Which is kalau orang, tapi tu kira apa? Dia kena awning gitu nak kata awning pun bukan. Awning dia macam tahu tak atap asbestos yang lama tu. Atap macam tu je. Of which kalau orang panjat confirm roboh. So macam tu lah, bila si Farah ni mesej aku tadi baru macam betul tak? Tu antara benda yang aku pun tak boleh explain. Ada orang nak tanya. Tu Azam macam nak cerita je. Azam. Tak ada cerita pasal nampak-nampak ni. Ada 2-3 cerita yang macam tak dapat approval daripada member untuk cerita dia sebab dia ada problem. Tapi ada satu cerita dulu zaman study lah. Okay, zaman study masa tu cuti semester. Jadi cuti semester kami semua balik, kami tinggal rumah lebih kurang sebulan. Sampailah habis cuti, so aku dengan member aku daripada Perak, kami balik Terengganu, member aku daripada Kelantan. So aku sampai dekat rumah tu lebih kurang dalam pukul 2 petang. Dia sampai lebih kurang dalam pukul 5 petang. Jadi cerita dia bila kita sampai pukul 2, kita masuk dulu lah rumah. Rumah sewa. Betul? Rumah sewa student pula. Lepas tu sebulan tinggal. Kita masuk, kita bagi salam. Assalamualaikum. Naik je tangga, berhembus perlahan je, sayup-sayup je tepi telinga. Waalaikumsalam. Suara tu memang jelas ada orang jawab salam. Naik tingkat 2, letak beg, keluar lepak minum. Sampailah satu hari, aku chat dengan member aku. Aku bagi salam dekat rumah kan kosong, tapi ada bunyi orang jawab salam. Jadi dia cakap macam mana bagi salam. Dia tanya balik macam mana bagi salam. Kita cakap kita bagi salam, Assalamualaikum. Jadi ucapan salam tu sebenarnya untuk semua. Jadi dia kata lebih baik bagi salam Assalamualaikum wa ala ibadikas solihin. Apa tu maksud dia tadi Ustaz Faiz? Salam sejahtera atas kami dan hamba-hamba yang beriman. Okey. So dia kata kalau kita bagi salam macam biasa, makhluk lain pun jawab walaupun dia tak beriman. Jadi kalau bagi jawab bagi salam Assalamualaikum wa ala ibadikas solihin, yang tak beriman takkan jawab. Tapi tak tahulah nak cerita apa yang jawab salam tu, sama ada halusinasi ke ataupun bayangan sendiri ke, tapi suara tu memang jelas tepi telinga, sayup-sayup je. Jadi jadi siapa yang nak bagi salam dekat rumah kosong, kalau ada yang jawab tu sabarlah.
Faham. Okey. Faham. Okey. Sekejap. Ni ada 2 orang yang on the way nak request jadi speaker tapi saya kena cari ni. Sekejap sebab dia Kenapa tak ada, dia inbox tapi tu lah sebab okey. tak keluar kat situ Okey, cuba untuk yang hantar mesej kat saya tadi dalam inbox yang ada nak buat nak kongsi, nak share, cuba request jadi speaker, saya approvekan sebab saya tak jumpa cari nama dekat list ni untuk saya terus hantar invite jadi speaker. Tu yang saya takut. Itulah, dia nanti macam dan list nama, kemudian last sekali tu dia tulis plus dia tulis 90. plus. Mungkin awak yang 90 tu. Dia tulis plus kat situ tu. Alamak jam, nak cari tak jumpa. So dia kena request jadi speaker dekat butang kiri sebelah bawah tu ada gambar mikrofon, tekan dekat situ, nanti dia akan keluar dekat saya lah. Request untuk speaker, saya approve. Then terus boleh masuk lah sebab ada sekejap okey, sekejap. Okay, sementara tu siapa yang baru masuk kat atas tu, kita tengok ada sempena PKP ni aku nak beri ibu seram hospital. Kau pergi klik kat atas tu, betul download. Bacalah. Tu percuma je. Tapi kena login kat Google account dulu sebab tanpa login kepada Google account tak boleh download. Tu ada 100 cerita seram daripada orang-orang berlainan lah. Dia share cerita seram tapi semuanya tema dia hospital. Boleh buat sementara ni menghiburkan diri. Rasanya space ni ada glitch sikit. Tak apa, saya try hantar balik request by DM. Dia kadang boleh tahan enggak karut sebab ialah benda baru. Itulah dia tak stable sangat sebab space tu. Bila hantar balik melalui DM ni biasanya dia akan dapat invitation tu, nanti bila klik dekat situ dia boleh sama ada join as listener or join as speaker. Speaker. Sekejap seorang lagi tadi. Sekejap. Okey. Dr. Chaku. Ya, saya. Tadi buka cerita pasal yang Tiang Seri tu. Dr. Chaku ada pengalaman untuk yang isu Tiang Seri. Macam tahu je, kenapa? Ada baca cerita saya pasal Tiang Seri ke? Tak ada lah, ada lah sikit macam baca-baca gitulah. Tiang Seri ni pun kira macam famous jugalah dalam masalah-masalah hantu dekat Malaysia ni kan. Tak adalah, okey, ada satu lah. 2019 ke 18 saya ada share satu cerita hari raya. Pasal Tiang Seri ni lah kan, pasal orang balik kampung, lepas tu ada masalah dengan Tiang Seri dia lah. Tapi kalau saya cerita kat sini nanti, cerita tu panjang lah. Macam, tak apa, boleh cari dekat Facebook, cari Kamarul Arifin, Nur Sadan. Lepas tu, dalam space, Amna. Ada 2 cerita Amna. Satu cerita Amna pasal Tiang Seri, satu lagi cerita Amna pasal Wap Salin kat rumah jugalah. Wap Salin bukan, tu dia yang lain dia cerita ni Amna cerita pasal raya-raya. Oh, okey. Sorry. Cerita hantu hari raya. Selalu hari raya saya akan cerita pasal Amna ni lah. Dah 3 tahun rasanya cerita hantu pasal Amna. Salah satu cerita pasal Tiang Seri. Basically cerita macam gini lah. Lebih kurang cerita dia lah. Dia ni protagonis ni lah. Aku letak protagonis sebagai aku lah. Aku ni dah lama tak balik. So aku balik, aku jumpa lah saudara mara yang aku kebanyakannya aku tak kenal. So tengoklah ada anak saudara bacaan adik-adik yang dah ada anak kan. Kita pun tak kenal. Dulu dia kecil, dah besar-besar kan. Tak kenal. Lepas tu ada seorang ni budak, nama dia Amna lah. So Amna ni sebenarnya dia adalah basically penjaga rumah ataupun saka rumah tu lah yang dekat Tiang Seri tu. Tapi sebab aku ni dah lama tak balik, tak tahu. So aku pun bermingle-mingle dengan Amna ni. Itulah cerita dia lebih kurang. Lepas tu last kali baru tahu ni Amna ni sebenarnya bukannya anak saudara aku. Ni benda lain. Itulah cerita dia. Tapi cerita ni aku tulis sebagai aku, tapi cerita ni bukan cerita aku cerita orang lain lah. Dia cerita kat aku tulis sebagai first person. Macam mana cakap first person lah kan, sebagai
watak tu sebagai aku lah. Sebab cerita-cerita ni selalunya aku akan tulis sebagai aku, walhal bukan aku yang mengalami dia. Okey. Okey. Macam tu lah cerita dia. Kita ada 2 orang sahabat kita tadi. Okey, dah successful masuk speaker. Kita ada Nia dengan Zaini. So macam biasa ladies first. Nak minta Nia dulu. Nia ada something dia nak share. So Nia boleh test tak buka mic? Nak dengar ada suara tak? Hello, test. Okey, ada. Okey, silakan. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Salam. Saya, macam mana cakap saya nervous sebab first time join this thing. Okay. The story that I want to tell is based on experience sendirilah. Experience pengalaman sendiri. Memang mengalami benda ni. And then benda ni berlaku 2-3 kali, banyak kali. Terhadap keluarga saya lah mostly. Memang terhadap keluarga saya. And then affected to our family lah. Of course affected to me. Okay. And then ada juga another story. Okay, I listkan lah story-story yang I ada. Which is yang memang I experience. The first one is I have twin. Jumpa doktor. Okay, pergi jumpa doktor. Psikologi punya doktor. Doktor tak boleh solve benda tu sebab yelah kembar kita sihat kan. Tiba-tiba suddenly jadi macam tu. Tak bercakap, memanjang termenung. Tapi ada juga peristiwa pelik macam dekat dalam rumah saya tu ada satu penghadang tau, macam pagar macam tu. And then dia boleh lompat pagar tu. Sedangkan dia boleh je jalan elok, betul tak? Boleh turun tangga tapi dia lompat pagar tu untuk ke ruang satu lagi. Macam tu. Itu yang the first story lah about my twin. Tapi Alhamdulillah dia dah sihat. Itu pun takes dalam 2 years kot baru dia sihat. The second story is my mum. Also ustaz kata terkena apa? Dia kena 2. Dia kena sihir haiwan dan juga sihir haiwan dan juga seolah-olah macam dia lepas main sukan. First day kita gym. Dalam tak gym rasa macam tu lah. Tapi benda tu berterusan sampai selama 3 bulan. Dan every time bila dia baca Quran dia rasa macam tak selesa. Setiap malam dia tidur dia tak boleh tidur sebab dia mimpi macam-macam. And then after tu dia pergi umrah. Time tu benda sebelum dia pergi umrah, 1 hari sebelum pergi umrah tu suddenly dia macam kena heart attack. Okay, so macam kita assume macam apa nama ni? Jantung apa? Attack jantung, apa nama tu? Serangan jantung lah kan. Okay, kita assume benda tu. So masa tu saya dekat rumah and then tengok tangan bibi mama saya semua dah biru. Dan memang ni and then suddenly saya dengan kembar saya. Yang ni barulah tahun lepas 2019 bawa pergi klinik terdekat. Klinik tu memang ada apa nama ni, check jantung semua tu, alat dia tu kan, saya tak ingat apa nama dia. And then lepas tu check tekanan darah sangat tinggi, 150 kan tekanan darah sangat tinggi. So benda tu not normal lah. Selalunya tekanan mama dalam 135, 140, selalunya bawah 140 lah. And then doktor monitor dah rendah. Dah tu lepas tu doktor suruh bawa pergi hospital Sungai Buloh. So we go there lah. So and then doktor tu cakap yes, no problem, tak ada apa-apa pun. And then lepas tu daripada situ dia
doktor tu cakap, yelah mama 2 hari sebelum lepas tu dia nak pergi umrah kan, doktor cakap, mama saya tanya boleh ke pergi umrah, mama saya cakap boleh pergi umrah. Okay, then mama saya pergi umrah. Faham tak, kita pergi tempat suci, and then um, ada malam dia mimpi macam seolah-olah ada benda nak bunuh dia. Maksudnya dia mimpi ada orang tu cekik sampai dia tak boleh nak bernafas, and then suddenly nasib baik ada dia punya kawan ada time tu, and dia sedar lah. Maksudnya benda tu ada sekali masa dia pergi umrah, and then masa mama nak solat semua kat sana memang rasa badan sakit semua kan, tapi bila pergi jalan-jalan shopping semua tak ada, sihat je, tak ada apa-apa. Macam tu. And then mama back to Malaysia, and then benda ni tak solve lagi. And then kita orang contact satu ustaz ni. Tapi ustaz ni dia memang tak buat rawatan ini secara, maksudnya dia tak buat duit menggunakan skill rawatan ni lah. Okay, dia ada bisnes lain tapi dia just niat untuk bantu orang je, dan dia ada jaga anak yatim. So kita orang refer to ustaz ni, tapi masa kembar saya sakit pun, masa kembar saya terkena pun ustaz tu juga berubat. Okay. And then ustaz punya perubatan dia lain sikit lah. Saya tak tahu ustaz lain, tapi dia memerlukan 3 hari untuk merawat, dan dia hanya fokus kepada seorang pesakit saja untuk merawat seorang pesakit, untuk buang segala-galanya lah. Itu yang tu. Okay. Lepas tu ustaz tu kata, okay, time tu PKP lockdown pertama, memang tak boleh rentas negeri semua kan. So terpaksa minta surat polis, and then we go, and then hanya ayah saya dengan mama saya pergi. Okay, saya tak saksikan benda tu. Saya tak saksikan proses perubatan tu sebab saya tak ada. And then saya duduk rumah lah kan sebab lockdown. And then mama dengan ayah saya pergi sana, and then ustaz tu cakap kena santau dengan apa? Kena santau dengan sihir binatang. Okay. Lepas tu masa merawat tu ayah saya cakap mama saya bukan mama saya. Maksudnya dalam diri dia tu ada benda lain. Benda tu macam merangkak mengilai, perut gelombang turun perut. Benda tu memang real lah. Okay, at first memang ini selingan. At first memang our family tak percaya benda tu. Memang takkanlah benda tu wujud kan. Kita tak percaya. And bila terkena pada kembar, daripada situ kita percaya. And then lepas tu again kepada mama kena kan. Jadi benda tu memang wujud. Okay, maksudnya manusia mempertuhankan jin untuk kepuasan mereka sendirilah kan. Okay, and then back to the story. And then alhamdulillah pada situ mama saya dah pulih lah kan. Tapi selepas dah rawat dengan ustaz semua, mama saya rawat selama 3 hari. And then ustaz tu dia rawat, the first day dia akan negotiate with the jin. Okay, tetapi selalunya kalau sihir ke ataupun orang yang hantar kat kita bermaksud benda tu dia takkan bercakap, dia takkan bagi tahu dia daripada mana, siapa hantar dia takkan bagi tahu. So the first day ustaz tu akan negotiate. So dia akan bagilah sikit dia punya kata hukuman kan pada jin tu. Dia tak nak juga lepas. Second day ustaz tu akan guna pedang lagi power lah macam tu, ayat-ayat yang lagi, tapi mostly ayat yang diguna tu memang dalam Al-Quran, semua memang dalam Al-Quran, ayat ayat ruqyah semua tu kan. And then the second pun dia dia lagi kuat lah second day. Okay, bila second day dia tak nak juga dia tak nak juga lepaskan. The third day ustaz tu kata kalau benda macam ni dia akan matikan terus. Kalau dia memang tak nak negotiate, dia akan bunuh terus jin ni. Okay, itu yang story of my mum lah. Okay, tapi medical side sebenarnya mostly ada medical yang macam saya tak tahulah kes lain, tapi macam my mum ada medical side after kena santau dengan sihir haiwan tu, sihir binatang. And then my mum before ni dia tak ada gastric. Okay, dia tak ada gastric. And then after that dia ada gastric teruk. Dia tak boleh makan yang pelik-pelik. Dia tak boleh makan tepung, tak boleh makan tu. Doktor pergi check doktor sana sini, doktor macam pelik. Macam
tak tahu penyakit apa. Gastrik, nak kata gastrik tak ada. Nak kata kuman dalam perut, dalam usus semua tak ada. Bersih, clean. Lepas tu doktor diagnose cakap GERD. Okay, GERD tu penyakit macam kita punya makanan tu senang keluar. Macam mana? Bila kita makan kan, so ada makanan kita diproses disebabkan oleh hydrochloric acid, so dia akan keluarkan gas, betul tak? So gas tu yang easily keluar melalui back to our esophagus. So dia keluar balik ke mulut lah. Macam tu keluar kan. So benda tu yang membuatkan badan mama saya macam meracau lah. Bukan meracau, maksudnya tak sesehat dahulu. Dulu memang sihat, sekarang macam critical tu lah. Tapi Alhamdulillah after 1 year makan memang jaga semua tu, Alhamdulillah sekarang beransur sihat lah. Tapi masih sakit lagi lah. Kalau kes GERD ni, sakit GERD ni banyak juga orang kata mostly orang muda ke orang tu boleh kena. 70% of 70%, tak tahu berapa persen, tapi mostly memang people in the world akan terkena GERD tu lah, macam tu. So saya tak boleh cakap lah, adakah mama saya memang terkena GERD? Memang dia kena GERD masa the first attack of serangan jantung. Tu sebab ada juga GERD tu kata kalau first dia akan kena serangan jantung, dia macam serangan jantung, sedangkan tak. Itu ialah GERD. Okay. Lepas tu itu yang the first thing lah. The second thing mungkin disebabkan santau ataupun sihir. Haiwan tu dia menyebabkan perut mama saya jadi sakit. Macam tu. Sebab ustaz tu minta minum air something lah. Air macam air halia ke air apa, tak suruh minum tu lah kan. Untuk bersihkan sarang dalam tu. Macam tu. Itu story of my mom lah. Okay, the last story is about my cousin. Okay, dia dah kahwin for 10 years tapi tak dapat anak. So, anyone listener kat sini kalau ada, kalau yang cuba dapat anak tapi tak dapat anak, might be boleh pergi check lah. Okay, and then sebab 10 years and then dia dah cuba jumpa ustaz. At first, husband dia tak percaya, believe benda ni kan. Macam mula-mula kita orang pun as a family tak percaya, and then kita orang try to convince him, and then dia pernah bawa ustaz dekat Melaka, and then ustaz tu isteri dia meracau. Ustaz tu ada baca-baca something, isteri dia tu meracau. And then kami pun bagi tahu Ustaz Syarafi lah, boleh tak kes-kes macam ni. Lepas tu Ustaz Syarafi tu kalau tu cakap nama dia. Lepas tu ustaz tu dia akan cakap kalau kes serius, dia cakap urgent, dia akan kosongkan jadual dia untuk tolong lah kan. So time tu saya ada semualah dengan family saya semua, dengan saudara saya tu semua pergi sana. And dia pergi sana, pergi sana 3 hari juga rawatan dia. Hanya fokus pada seorang saja. So dia pergi situ, hari pertama dia negotiate dengan jin. Okay, jin tu dia ada cakap lah, cousin saya perempuan tu dia jadi orang lain, tangan dia beringkuk-ringkuk, macam mana yang dalam TV tu, mungkin dalam YouTube ada tu kan. Benda tu pada mulanya saya tak percaya, tapi bila kita dah tengok depan mata memang benda tu real. Tangan dia beringkuk macam tu, and then ustaz tu tanya, awak datang daripada mana? Lepas tu dia just tunjuk je sana. Tapi tak tahulah ke mana kan. Tapi ustaz tu kata benda ni dia terkena masa cousin saya tu darjah, masa dia pergi camping sekolah rendah. Dekat tempat camping tu dia terkena, benda tu minat pada dia. Dia tu duduk dengan cousin saya tu sampai dia kahwin tu. Masa dia kahwin, masa dia nikah tu, what happened? Masa nak akad nikah tu, dia pengsan. Cousin saya perempuan tu pengsan. Sebab benda orang kata lah kan, sebab benda tu marah lah. Benda tu marah sebab dia tak kasih dia kahwin. Sebab jin tu betul-betul suka dekat cousin saya tu. Lepas tu Ustaz cakap lah, kenapa awak suka dekat dia? Cakap sebab dia baik, sedap dia baik. Cousin saya cakap macam tu lah. Sedangkan memang daripada benda tu lah. So Ustaz tu negotiate the first day. The second day dia ustaz tu lagi keras lah. Dia cakap, okay, kalau kau tak nak, engkau kena keluar juga daripada badan dia. Kau kena keluar juga. Okay, kau nak aku bunuh kau ke? Kau nak aku Islamkan kau? Jadi yang sihir tadi tu, dia tak akan negotiate.
dia takkan negotiate. Tapi kalau yang based on my experience lah, yang tahu, yang lain tak tahulah. And then yang ni jin kan, jin ni menumpang hidup dia kan. So the second day, ustaz tu keras sikit pedang dia, and then cousin saya ni apa ni, dia cakap apa sekejap. The second day, kejap saya tengah blank. Okay, the first day tadi ustaz tu negotiate dengan jin tu kan. And then the second day ustaz cakap nak Islam ke nak ustaz tu bunuh dia kan. Lepas tu the second day jin tu takut dengan ustaz tu. Sebab ustaz tu dah gunakan pedang yang lagi bagus lah kan. Ayat-ayat yang lagi bagus. Lepas tu dia macam dah mula nak tinggalkan lah. Rawatan tu salah satunya ustaz tu suruh cousin saya pakai baju tidur yang dia suka. So baju tidur tu nanti dia akan bawa sekali, dia akan ambil kain tu, dia akan buang ke sungai supaya jin tu mengikut baju yang favourite dia tu lah. Kalau kan. And then the third day, alhamdulillah jin tu pergi dan diislamkan dan dihantar ke, dia kata dia hantar jin tu ke Mekah ke Madinah ke macam tu lah. Yang tu saya tak pastilah betul ke tidak kan. Kita just ikhtiar je kan. Itulah cerita untuk cousin saya. Alhamdulillah selepas rawat hari tu tahun lepas bulan berapa ya? Bulan 10. Alhamdulillah saya baru tahu bulan ni yang dia mengandung. Ambil masa lama lah 10 tahun kan. Tunggu anak dapat. Lepas tu simptom awalnya boleh kesan sebab daripada dia kena masa dia kena ganggu tu daripada sekolah rendah sampai sekarang period dia tak teratur. And then related to hospital, doktor cakap okay, awak punya telur awak tak matang. Okay, perempuan kan ada ovum kan. Ovum tu tak matang. Itu sebab dia tak boleh mengandung. So sampai sebelum dia nak teruskan IVF, dia guna dulu cara inilah Islam ni lah cara untuk inilah. Tapi alhamdulillah dia dah mengandung. Itu pun izin Allah kan. Macam itulah cerita daripada saya. Tiga peristiwa ringkas. Tapi benda tu memang realiti lah bagi siapa yang tak percaya. Saya rasa itulah. Tapi sebenarnya macam yang the first one, story kembar I dengan my mum tu actually might be sedara mara jugalah sebab dia 7 lah kan. Macam the first, macam kembar saya tu mungkin ustaz kata dia terkena lah. Maksudnya orang hantar lah kan. Dan we assume that ustaz tu kata yang dia nak hantar ke ayah saya. Tapi ayah saya ni, dia tak takut apa-apa. Maksudnya dia hanya takut pada Allah. Itu saja. Disebabkan pendirian dia, hati dia sangat takut pada Allah. Tapi dia tak takut pada apa-apa. Itu sebab dia susah untuk ditelus. Benda tu susah nak masuk. Macam mama saya pun terkena. Mungkin orang tu tahu hantar ke ayah saya tak kena, dia hantar direct kepada mama saya. Macam tu. Itu cerita saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Nia. So next on queue kita ada Zaini. Zaini masih dengan kita ke? Okay. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak cerita dua lah tapi rasanya ni untuk pengajaran kot. Jadi untuk cerita yang pertama, ni kawan saya ceritalah pengalaman dia dekat bilik mayat. Iaitu
waktu dah keadaan dia hidup. Padahal dia mati. Macam itulah jawapan dia. Tapi secara peribadi saya tak pernah tengok kes-kes macam itulah. Hmm. Tapi ada. Saya pernah, sebab saya ni orang yang mulut dia peramah sangat kan. So kita tanya sampailah dapat jawapan tu. Sampai saya jumpa sendiri Ustazah, saya tanya, betul ke boleh buat ni? Boleh, dia kata. Kalau ada masalah ni, kita suspek ni, boleh panggil Ustazah, dia kata. Nanti kalau Ustazah tak boleh settle, Ustazah akan panggil lah orang-orang yang boleh settle. So dalam masa yang sama, yelah kadang macam contohlah dalam keadaan COVID, mana boleh kita panggil Ustaz pada luar masuk kan, tak boleh kan, susah. So, sebenarnya ada salurannya betul. Macam mana nak uruskan. So jangan risau. Kalau tak kenal Ustaz mana-mana, boleh minta bantuan daripada ward tu untuk panggil Ustazah hospital. Ustazah pula, bukan Ustazah lah, dia adalah nama dia. Kita panggil dia Ustaz atau Ustazah lah selalunya. So dia boleh tolong uruskan secara rasmi. Okey. Doktor, kita ada queue lagi beberapa orang ni. Doktor, besok Jumaat patutlah Johor cuti. Besok saya kerja Kerja? Esok saya kerja lah. Kita kerja swasta. Tapi lupa. tak apalah. Siapa ada ni? Jumaat ada ni. Jumaat ada dengan apa Jahar dengan ada seorang lagi baru masuk sini, tapi kita ikut queue kita bagi Jahar dulu, Azhar. Azhar boleh on mic. Hello, Assalamualaikum. Dengar? Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Assalamualaikum semua. Suara saya ke? Okey, nama saya Azhar. Saya masih student lah. Kisah ni masa saya SEM 1 nak balik cuti semester. Saya asal Johor. Jadi berulang ke tempat belajar saya dekat Kajang naik motor lah. Okey, lepas tu pada masa tu saya nak balik ke Johor dah senja, dah petang, pukul 4 lah lebih kurang macam tu, pasar lah. Lepas tu nak dijadikan cerita, waktu tu bila saya ride sampai masuk Melaka, masuk je Johor, saya ambil keputusan untuk lalu jalan dalam sebab kalau lalu highway gelap, jadinya saya tak berani. Saya naik motor, saya untuk mengetahui semua, saya ride seorang diri. Saya tak ada geng lah. Saya ride seorang. Okey. Saya boleh sebut nama jalan ke? Tak apa, boleh. Okey, baik. Kejadian ni berlaku dekat jalan, mungkin orang Johor tahulah, Jalan Kangkar Senanga. Agak rare nama tu. Benar. Okay. Jalan Kangkar Senanga ni saya cuba bagi description sikit. Jalan ni keliling dusun buah, banyak dusun buah, ada kubur Cina dan hutan-hutan lah. Nak jadikan cerita, masa saya masuk je dekat Jalan Kangkar Senanga tu, hari hujan gerimis. Okey. Dah jalan sampai jalan satu selekor. Selekor ke kiri lah. Yang selekor ke kiri. Jadinya saya lap ke kiri lah. Saya nampak dekat selekor tu ada seorang perempuan berdiri. Yang saya peliknya, waktu tu dah maghrib. Dan pakaian yang dia pakai masa maghrib tu, baju yang dia pakai lah, dia berdiri tegak masa pegang payung. Pakaian yang dia pakai tu baju kebaya warna putih, sambil pegang payung. Dan saya pun dengan tak ada rasa seramnya, lalu je lah kan. Dah lepas jauh sikit, baru terfikir, payung tu bukan payung orang cucuk kat kubur ke, saya cakap. Ya. Payung kertas Ya. Okey, nak dijadikan cerita. Biasanya saya akan lalu jalan tu. Biasanya dalam 20 minit ke setengah jam dah boleh dah lepas lah. Dah boleh masuk ke Pek Sulong dan boleh ke jalan seterusnya. Tapi untuk masa tu saya lalu situ lebih kurang nak dekat 1 jam. Dengan saya yang berat, dengan beg yang berat, motor kapcai je. Saya pun Allah, pesal pula tiba-tiba jadi lama kan. Awak berat tu berapa kilo awak? Saya bagi hint 3 angka je lah. Okey, izinkan saya sambung? Okey. Okey.
bila saya rasa jalan tu panjang, saya pun alamak letih. Pelankanlah motor, pelankan motor. Tiba-tiba tak tahulah dia datang pada mana. Saya rasa macam ada orang henjut belakang motor saya. Motor saya ada box masa tu. Ada kotak kat belakang. Tiba-tiba ada rasa macam orang henjut belakang motor saya. Maknanya ada orang tumpang lah. Saya cakap, sudah. Apa pula yang numpang ni. Saya pun diam. Bayangkan masa tu dah malam. Dah pukul 8 lebih macam tu. Kereta motor pun tak ada satu pun yang lalu. Saya seorang je. Saya cakap tolonglah ada kereta lalu. Satu pun jadilah. Alhamdulillah lepas dalam 20 minit macam tu. Ada satu kereta lalu. Tapi kereta tu main high beam. Saya pun terperanjat lah sebab saya ingat saya bawa perlahan sangat. Rupanya dia main high beam tu dia macam nak menunjukkan yang ada orang duduk belakang saya. Saya pun bagi sign suruh dia ke depan dulu. Lepas tu dan dia potong saya. Saya pun kejar kereta tu sebab dah takut, tak tahu lah takut nak tangkap tahap apa. Dan tiba-tiba saya istighfar lah, ya Allah, aku nak balik nak jumpa keluarga aku. Tolonglah pemudahkan urusan aku dalam perjalanan ni kan. Dan tiba-tiba motor saya jadi ringan balik, Alhamdulillah. Tu cerita pertama. Boleh saya share 2 cerita ke? Boleh. Okey, cerita kedua ni pendek je. Dan saya masih mengalami benda ni. Keluarga saya. Saya, rumah yang saya duduk ni dah lebih kurang 8 tahun lah. 8 tahun atau 7 tahun lebih kurang. Rumah ni dah tinggal lama. Dan saya nak di sini saya nak nasihatkan lah, kalau yang orang-orang baru pindah rumah baru, kalau boleh janganlah masuk terjah je. Ni saya rasa kesilapan pertama keluarga saya lah. Pindah rumah tak ada baca-baca azan dalam rumah ke, terus masuk bersihkan. Okey, ceritanya bermula bila akak sulung saya, abang saya yang sulung, dia suka tidur lambat. Dan katil sebelah dia tu ada tong sampah lah. Dalam tong sampah tu ada isi bedak. Masa tu semua orang dah tidur. Dan entah macam mana, dia terperasan bilik dia tu macam ada kabus kecil tau. Macam ada, abang saya pun pelik lah kenapa tiba-tiba ada kabus kan dalam bilik. Lepas tu bila dia tengok kabus tu sikit macam bau bedak tau. Rupanya tengok dalam ada bekas bedak tu. Macam ada orang picit-picit. Dan bila kalau bedak kan, kalau kita picit kan nanti dia ada keluar macam asap macam tu kan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, akak sulung saya kena. Dia nampak ada satu lembaga perempuan yang dia melalui bilik ibu saya. Tapi dia tembus dinding macam tu je. Setakat ni yang paling teruk kena yang mak saya lah. Saya pun sampai macam nak give up, tapi Alhamdulillah lah, kerana semangat, minta semua doakan lah agar ibu saya sihat macam dulu balik. Sebab bila kami macam buat tak indah je, dia dah mula start menjelmakan diri dia lah. Ada satu malam tu, akak saya dia baru nak naik ke atas. Rumah saya 2 tingkat lah. Tiba-tiba dia ada nampak ular kecil. Saya nyaris-nyaris dia terpijak. Saya pun terperanjat. Rumah saya sebelum ni tak pernah ada ular pun. Tiba-tiba bila akak saya cakap ada ular, saya pun kata menggagau lah nak buat apa kan. Sebab saya tak pernah alami benda-benda macam ni. Akak saya dengan saya fikir macam mana. Lalas kita orang fikir, cuba buka ayat ruqyah. Tiba-tiba ular tu tak besar pun, dalam besar 2 jari macam tu lah. Panjangnya pun adalah panjang jari tunjuk sampai pergelangan tangan macam tu. Tiba-tiba bila kami buka ayat ruqyah tu, ular tu tiba nyusur daripada tangga rumah kami, masuk bawah tangga dan hilang. Yang lain tu ada juga yang kronik yang kena makcik saya lah. Masa mak ayah saya pergi haji, saya tinggal seorang untuk SPM.
Dan masa tu pada mulanya dia nak tidur tidur kat rumah saya seminggu. Tapi lepas 2 hari dia cakap dengan saya, Zah, kau duduklah rumah seorang Pakcik tak berani lah. Saya pun okey. Cakap kenapa cik? Tak ada apa-apa. Lepas minggu tu, mak dengan ayah saya balik. Dia cakap dengan mak ayah saya, bukannya aku tak nak temankan si Azhar kat rumah seorang-seorang. Dia kata pagi dia bangun awal untuk sediakan sarapan untuk saya lah sebelum pergi sekolah masa tu. Dia nampak ada orang cuit bahu dia kat belakang. Cuit bahu dia, lepas tu dia mula ignore je lah. Kali kedua dia cuit lagi sekali. Dia pusing belakang, dia ada nampak satu lembaga hitam berbulu besar. Hampir-hampir pingsan. Nasib baik dia sempat lari lah. Dan saya rasa banyak lagi gangguan. Saya kena, tapi saya buat bodoh sebab tak nak rasa takut. Saya rasa itu saja kot. Terima kasih. Okey, terima kasih dah. Okey, kita ada Mat. Mat. Hello. Oh, Mat. Okey. Hello, Yumat. Hello, Assalamualaikum. Dengar? Salam. Waalaikumsalam. Dengar. Boleh cerita ke apa ni? Boleh cerita, boleh nak tanya soalan, boleh. Dia jangan cerita, jangan hang punya komik tu hang cerita dalam bentuk pencitraan, payah nak faham. Sebab hang punya komik tu kena baca. Kena tengok gambar. Mat katanya dia banyak cerita daripada Indonesia sebab study sana kan. Mat boleh cerita Mat sikit. Belanja sikit Mat. Best. Cepat ni last sebelum kita tamatkan pukul 1. Ni cerita lah sebab dulu pernah mondok lah. Belajar pondok di Jawa Timur. Okay. Pondok ni nak kata dia famous, boleh famous jugalah. Tak sebut lama tu. Boleh. Okay, dan macam biasalah kat setiap tempat tu mesti ada benda-benda gangguan kan. Termasuk juga lah pondok yang belajar ni kan. So ada banyak pengalaman boleh kongsi. Gangguan lah, malam pembunuhan ada juga. Itu ada antaranya lah. So cerita pasal gangguan lah. Tak silap masa tu kelas 1 kat pondok tu kan. Kami tinggal dalam satu asrama. Okey, asrama ni untuk student baru lah. Student junior masuk kelas 1. Okay. So kami belajar macam biasa lah apa semua kan. Aktiviti biasa semua. So ada satu malam tu macam kena gangguan seorang. Mula-mula seorang kena sampuk. Dia kena sampuk malam tu. So kecoh jugalah kawasan asrama kami tu. Kena sampuk seorang, lepas tu ada ustaz dengan student-student sini datang turun lah untuk berubat. Bila kena seorang tu dia berubat apa, dia kurung dalam satu bilik tau. Bilik tu memang kena kurung. Dia duduk tengah dan ustaz dengan student sini akan kepung dia. Buat ruqyah lah apa semua kan. So kami yang student yang tak kena ni kena kuarantin lah, kena duduk jauh lah. Takut tersampuk sekali. So itu malam pertama. And malam keduanya berikutnya kena lagi. Makin lama makin bertambah. Seorang-seorang kena sampuk. Ni memang cerita dia depan mata nampak kan. Bila kena sampuk ni dia macam jadi lain ganah. Bayangkan kita duk tengok kawan kita yang baik, pemalu ni tiba-tiba malam tu jadi ganah. Macam muka orang lain. So kenalah. Dia kena berubat, ruqyah apa sampai merebak lah. Nak kata macam pandemik belaksukan jugalah. Mula kena seorang. Lepas tu besok kena seorang lagi. 2-3 orang kena. So kami yang tak kena digelabah lah macam kalau lepas ni aku kena mampus lah macam tu kan. Takut lah kan. So memang baca Quran apa semua zikir lah setiap hari lah. Memandangkan kawasan pondok kami tu memang banyak gangguan lah. So nampak gangguan tu macam biasa lah. Lepas tu lah. Masa masuk jadi junior tu nampak celing lah. Takut lah ketak kepala semua bagai. Tapi bila nampak selalu kena sampuk santuan, macam biasa lah. Tapi benda tu memang bahaya lah. Memang selalu ustaz standby. So dalam satu pondok tu, mesti ada 2-3 orang ustaz kan ni lah.
akan belajar ruqyah perubatan macam ni, perubatan Islam. Tu kisah pertama. Yang kisah kedua ni malam lah. Malam macam bagi pengamal ilmu hitam nak lengkapkan ilmu hitam dia kena bunuh seorang ulama ataupun nak bunuh macam apa? Orang yang ada agama lah, latar belakang agama yang hebat lah. So kat pondok kami adalah syekh-syekh dia kan, hebat-hebat. Ni So yang selalunya malam pembunuhan ni tu. macam malam pembunuhan lah. Tapi tak tahu di keadaan. Sebab memang macam tu. Okay, selalunya macam kami student pondok akan tidur awal. Kalau pukul 10 lah, 10 malam semua masuk bilik kena tidur. Itu kena itulah peraturan dia. Tapi malam ni jadi lain. Lepas isyak tu semua masuk tidur. Kami pun tak tahu kenapa. Pergi prep malam, tak pergi kelas malam tak boleh. Dia kata semua masuk tidur. Okey, ustaz, lepas tu ada student senior ke yang bela diri pun semua turun jaga pondok malam tu. So kami pun bakat lah pergi balik masuk bilik tidur. Sebelum tidur tu baca Yasin ramai-ramai apa semua kan. Lepas tu ada seorang sini tu cerita lah malam ni maybe akan nak orang ramai ilmu hitam, dia nak tingkatkan ilmu hitam dia. Dia mungkin akan sasaran dia adalah antara 3 orang ni lah untuk guru kami. Apa lagi, kami semua kena berhati-hati jugalah sebab kemungkinan kami juga akan kena tempias dia kan. Dia orang peramai ilmu hitam ni jumpa dia orang memang bahaya lah kan. So kami pun ketawa kepala apa. Balik tutup pintu semua, duduk tidur. Lepas tu sini tu kabur lah. Macam kat pondok kami ada satu loceng besar. Macam dia ada macam kalau ketuk 3 kali tu, so tok guru kami selamat. Kalau ketuk 4 kali lebih tu, tok guru kami dah macam kena lah. Dah kena tebas ke apa dengan pengamal ilmu hitam tu. Malam tu kami tidur. Sambil tidur tu tunggu je bunyi loceng. Bila-bila masa dia akan bunyi. Memang malam tu memang semua standby lah. Ustaz semua memang standby. Memang malam tu dia orang bawa turun tepi lah. Macam-macam lah parang apa semua. Dia sisik kat pinggang lah semua jaga-jaga. Seluruh kawasan pondok tu. So, jadikan cerita je. Kami semua tidur malam tu. Besok bangun subuh. Kami bangun subuh. Sejam sebelum subuh kami kena bangun dah. Kena bersiap semua. So bangun tu. Sebelum azan subuh tu kami dengar bunyi loceng 3 kali. Teng, teng, teng. So tok guru kami selamat lah. So malam tu selamat. Jadi itulah cerita dia. Nak cerita kan. Macam mana malam tu dia punya kacau bilau dia macam takut lah. Jadi apa-apa kat kami kan. Tapi memang malam tu memang malam bahaya lah. Semua pakat turun lah. Itu saja. Ada banyak cerita sebenarnya tapi itulah. Pengalaman kalau boleh nampak benda ni, nampak bola api lah. Masa nak ambil wuduk kat belakang asrama nampak bola api. Itu bila tanya abang sini benda tu, dia kata kemungkinan tu santau. So macam tu santau sebab biasa kan tanah Jawa kan, kalau benda-benda tu kita anggap macam okey faham. Itu je lah nak cerita dia. Kira mainan je lah kat sana. Dah jadi macam mainan lah kat sana. Macam biasa lah nampak benda-benda tu, kasut, sampuk banyak macam-macam depan mata. Ada yang kena sampuk dalam masjid. Kena sampuk dengan zakah rimau lah depan mata. Macam tu. Banyak. Menarik. Terima kasih banyak Mat. Bukan senang nak suruh Mat ni cerita ni Dato' Syaku. Aku pun baru Itulah saya melukis je. Aku baru first time dengar suara Mat ni sebenarnya. Lagi teruk kau. Dia WhatsApp. Dah kawan lama baru dengar. Dia kalau aku WhatsApp dia pun lepas 3 hari baru dia balas. Okey. Jadi itulah. Alhamdulillah kita malam ni dia bukan topik yang orang kata bukan formal, bukan dia topik hiburan lah sebenarnya. Untuk santai, orang nak kongsi pengalaman, cerita masing-masing. Cuma nak pesan sebelum kita ni pesanan pelajar dulu. Saya baru nak passing kat doktor dulu sebelum penutup. Apa-apa yang kita dengar malam ni kita ambil sebagai
pengajaran. Mungkin ada setengah-setengah daripada cerita kawan-kawan kita tadi kita macam alah ya ke tak apa, kita kena lapang dada sebab benda tu atas pengalaman orang yang merasa. Orang yang tak rasa dia tak tahu. Sebab kalau ulama sufi dia sebut malam yadhuq la ya'rif. Siapa yang tak pernah rasa dia tak tahu. Orang tak pernah makan durian dia tak tahu rasa durian macam mana. Jadi kita dengar, terima dengan hati terbuka, nak percaya tak Durian percaya. pula kau sebut malam-malam ni. Dia saja mengundang kot tu. Dia siapa yang tak pernah merasa dia tak tahu. Yang tu kita tak apa, kita terima je dengan hati terbuka. Jadi kita tadi ada Mat, kita ada Azam, kita ada tadi Azhar, kita ada tadi siapa lagi tadi, Nia. Zaini, Nia. Terima kasih untuk perkongsian pengalaman. Mungkinlah kali akan datang betul-betul kalau ada kelapangan, bolehlah sesi-sesi yang macam ni cari betul-betul topik. Sebenarnya kalau nak buka cerita-cerita mistik betul-betul lah ada buku-buku dia. Tapi tu lah malas nak capai kat rak buku. Rak buku depan mata je ni sebenarnya. Cuma malah nak belik malam-malam ni. Adalah beberapa cerita. Tapi yang best sebenarnya banyak cerita-cerita mistik Melayu ni catatan Mak Saleh. Orientalis. Benar. Catatan Mak Saleh. Sebab orang Melayu ni dia jarang mencatat benda dia sendiri. Itu masalah sikit bila nak cerita balik. Okay, Doktor, sepatah. Buku Naim ada? Tu lah buku Naim Tanbias kan. Mistik dalam Melayu dengan satu lagi tu manuskrip Melayu hilang ke apa. Bukan, dia satu lagi tu mantra pasal macam ni. Okay. Tak Tapi lah. mantra tu sebenarnya aku risau tu bila orang beli tu, takut betul-betul nak jadi bomoh lagi. Ke macam mana Azam? Tapi dia kata dah censored sebahagian, so tak lengkap. Tak tahulah. Sebab Azam dia ada simpan tu mantra-mantra. Apa dia manuskrip yang mantra alam Melayu tu kan? Kalau baca balik dia ada, memang dia ada tulis mantra-mantra tu, tapi dia macam dia sensor, lepas tu dia potong-potong lah. Kira mantra tu tak full lah, kalau tak boleh diamalkan lah. Tapi yang dia tulis tu memang based on kajian-kajian yang daripada legit lah. Legit lah. Mantra tu boleh buat lirik je lah sebab dia tak lengkap. Buat lirik lagi yang dengar takut tak keruan pula. Okay, atas patah dua kata sebelum kita habis. Doktor pun esok kerja. Aku tak kerja, tak apa. Tak tahulah aku nak cakap apa sebenarnya, tapi sebenarnya kita ni lambat warm up. Dah sejam kita cerita berapa-berapa baru orang datang masuk kongsi cerita. Sebenarnya kalau ikutkan sesi ni sepatutnya seperti yang 45 minit setengah jam terakhir tu. Kan? 1 jam terakhir kot yang orang share cerita. Saya rasa kalau kita nak buat sesi di masa akan datang, harapannya daripada kita buka sesi tu dah start dah ada orang kongsi cerita. Kan? So tak perlulah saya membebel macam apa tadi. Panjang sangat sebab nak isi nak warm up kan masing-masing kan. So ataupun mungkin timing, sebab saya perasan tadi start je pukul 11.45 gitu baru start orang call ke sebab timing topik. Saya masuk, saya akan jadi co-host lah dalam segmen ni. Cuma segmen ni tak ada nama rasmi lagi. Sebab hari malam seram. Khamis sebenarnya saya kerja malam. Tapi untuk PKP saya tak kerja. So kalau lain kali nak buat Khamis tu agak sukar sikit lah. So kita tengok lagi nanti timing dia. Slot ni ada nama kot. Kita namakan untuk kita kongsi santai-santai cerita-cerita. Kan saya ni penat juga hari-hari kerja fikir pasal perubatan je kan. Betul. Dengan cerita seram pun sedap juga dengar cerita orang lain. Tadi ada orang komen kata cerita aku tu pendek sangat. Yalah, memang cerita tu pendek lah. Ada lagi 2-3 cerita yang ni cuma dia melibatkan orang lain. So tak nak cerita. Ada cerita yang boleh dibuka, ada cerita yang tak boleh dibuka kan.
Tak apa. Yang mana tak boleh dibuka. Tak boleh nak cakap macam mana lah kan. Ya, sebab saya pun ada cerita yang saya alami sendiri tapi dia terlalu sensitif lah sebab melibatkan orang-orang yang saya tak nak lah dia terlibat lah dalam cerita dia. Boleh kalau nak cerita lain kali punya session kita buka cerita yang panjang sikit. Boleh Zah. Kita set semula nanti insyaAllah. Okay, baik. So, sekadar itu je lah hari ni. Kita start pun kebetulan saya tak sangka lah kalau kita buka topik santai sangat macam ni ada orang dengar, tapi nampak hampir 170 lebih tadi. Okey lah, maksudnya ada orang nak dengar lah juga kan. So macam itulah. Mungkin kita akan teruskan, mungkin tidak. Terpulang pada host kita. InsyaAllah. Kita bila-bila ada kelapangan, ada orang yang nak mendengar, insyaAllah. Jadi untuk pendengar-pendengar malam ni boleh follow akaun Dr. Chaku, boleh follow akaun saya sendiri, akaun Yomat, akaun Azam, kawan-kawan kita dalam ni. Supaya nanti akan datang kalau kita buat session senang nampak lah. Sebab buat sementara ni kita tak boleh nak fix jadual lagi. Dia kalau ada lapang ni macam malam ni pun spontan sebenarnya. Tercaku mesej je, okey aku buka space. Jom kita cerita santai-santai. Pun 16 cuma dia masa terlebih kan. Semuanya mungkin di masa akan datang kita jangan buat sampai pukul 1 lambat sangat kot. Dalam pukul 10, 11, 10 start pukul 10.30 ke sampai pukul 12 dah lah kan. Tapi make semua warm up cepat lah sebab yang macam ni kan dia punya quality time dia ialah 1 jam terakhir. Start pukul 12 sampai pukul 1 ni kan. So harapannya lepas ni kalau kita start 10.30 terus dah ada orang nak cerita, nak share cerita. Macam itu. Jadi kita boleh mampat 150 lah, 1 jam setengah tu semua orang kongsi cerita kan. Macam itulah. Okay, alright. So terima kasih banyak kawan-kawan yang buat kongsian. Terima kasih juga Dr. Chaku sebenarnya. Sebab itulah bagi idea untuk buat talk malam ni. Actually walaupun out of blue tiba-tiba aku pergi letak seram malam Jumaat. Jadi itulah mungkin untuk masa akan datang kita akan cuba set masa yang ni lah, masa yang sesuai. Jadi selamat beristirahat semua, selamat malam dan dan jangan lupa download ebook tu, baca lah. Yes, download ebook. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum.